Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa sekali lagi kita di dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-70 insya-Allah daripada Mushaf, dan kepada semua sahabat-sahabat yang berada di dalam sesi kita pada pagi ini, diharap dapat membuka Mushaf insya-Allah, jika sekiranya keadaan mengizinkan. Insya-Allah boleh buka muka surat yang ke-70 daripada Mushaf standard yang dikeluarkan oleh percetakan Madinah Al-Munawwarah. Kita hari ini bersama-sama insya-Allah di surah Al-Imran, iaitu ayat 154 sehingga ayat 157. Moga-moga kita akan dapat bersama-sama, dan sebelum daripada saya meneruskan insya-Allah nak minta respon jika sekiranya suara okey ataupun tak okey, sebab kadang-kadang ada masalah suara, ada masalah recording, ada masalah rakaman insya-Allah. Jadi harapnya kalau ada masalah suara sila beritahu. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan sesi kita ni dengan membaca sedikit daripada ayat Quran, dan ayat yang akan kita baca kepada pagi ni kalau ikutnya ayat yang pertama dalam muka surat ini agak panjang 154 ni. Jadi saya akan baca insya-Allah sebahagian saja sebahagian saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa insya-Allah tolong beri respon terhadap mutu suara kita pada pagi ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatum qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi adalah sebahagian saja daripada ayat yang ke-154. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada sesi kita ni, dan kita sentiasa terpandu dengan Quran insya-Allah. Sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa ayat yang sedang kita baca masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud, iaitu apa yang berlaku semasa peperangan Uhud, dan juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberikan nasihat-nasihatnya, mauizah, pengajarannya kepada kita semua melalui apa yang berlaku dalam peperangan. Oleh kerana itulah maka sangat-sangat pentinglah bagi kita untuk mengetahui situasi yang berlaku ini, keadaan yang berlaku ini, apakah perjalanan cerita yang berlaku semasa peperangan Uhud ini, supaya untuk memudahkan kita untuk memahami apakah pengajaran, dan apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat faham dengan cepat, tanpa diperlukan diceritakan dengan detail insya-Allah. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada muka surat 70 ni, iaitu muka surat 69, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita tentang gham, masalah gham. Gham ni ialah ertinya adalah kekalahan, ataupun gham ni ialah perasaan yang mensebabkan dada, menyempitkan dada dan sebagainya kan. Jadi itu adalah gham. Jadi gham ini mungkin boleh jadi daripada macam-macam keadaan lah kan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebutkan sini, makna selepas daripada min ba'dil ghammi, selepas daripada ghammi yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah kan, kepada sesiapa yang nak tahu detail tentang gham ni, ialah sila refer kepada apa yang telah kita bacakan, yang kita telah sebutkan dalam sesi sebelum daripada ni. Jadi Allah Subhanahu Taala kata selepas daripada ni, apa di antara perkara yang Allah Subhanahu Taala beri yang hebatnya kepada orang-orang yang beriman ni semasa peperangan Uhud ni, ialah Allah Taala berikan nu'as. Jadi kita tengokkan nu'as ni ialah bidayatun naum, iaitu permulaan tidur. Dia bukannya tidur tapi kalau tidur tu naum, tapi kalau permulaan tidur tu dipanggil nu'as. Jadi nu'as ni Allah Taala telah berikan kepada orang beriman semasa peperangan Uhud, semasa peperangan Badar dulu. Kita juga ada membaca kan, bahawa nu'as ni Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi nu'as ni apa tujuan dia sebenarnya kan? Nu'as ni kita katakan nap lah, power nap lah kan, iaitu tidur sebentar terkelip mata. Tapi sebenarnya kan efek dia sangat besar. Apabila seseorang itu mendapat nu'as, sebenarnya dia mendapat kesegaran kepada jiwa dia kan, kesegaran kan, dan dia lupakan semua benda yang menakutkan dia. Jadi nu'as ini adalah merupakan tanda kepada amanah. Amanah ni artinya ialah apa? Bukan amanah, amanah tu lain, ni amanah gitu. Amanah ni artinya keamanan. Jadi keamanan iaitu tidak takut, hilang perasaan takut tu.
Jadi kalau mereka dalam, kita bayangkan dalam keadaan peperangan, sepatutnya suasana yang ada di keliling mereka, perasaan mereka takut, al-khawf wal faza', takut sebab apa nak menghadapi bila masa seorang kafir ni akan datang dan sebagainya. Jadi perasaan takut itu mesti ada kan sepanjang peperangan. Jadi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah, memberikan nu'as kepada mereka sebagai amanah, sebagai satu rasa keamanan dalam hati mereka. Jadi inilah di antara kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebutkan oleh sahabat-sahabatnya yang berada di dalam peperangan Uhud ini. Mereka kata bahawa kadang-kadang, sebagaimana Abu Talhah menyebutkan, kadang-kadang kata pedang kami itu jatuh dan kami ambil lagi tiba-tiba jatuh lagi kan. Maknanya nak tunjukkan dahsyatnya kan, kalau orang ni mengantuk kan, maknanya apa-apa yang dipegang dia akan jatuh kan. Gitu kan. Jadi macam itulah para sahabat dulu, walaupun mereka ni pegang perisai ke, sedang pegang pedang ke, pedang tu boleh jatuh. Macam mana dalam peperangan, dalam keadaan menakutkan ni, mereka boleh tertidur. Jadi ini adalah satu dia kata satu keistimewaan, satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang beriman. Ada setengah sahabat ni mengatakan apa, iaitu dagu-dagu kami ni sampai ke dada ni, maknanya tertidur kan. Jadi itulah yang ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyebutkan tentang an-nu'as ni. Dia kata an-nu'asu fil qitali adalah minallah, tetapi wan nu'asu fis solati adalah minasyaitan. Kalau nu'as, kalau mengantuk ni semasa peperangan, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau mengantuk masa solat, itu adalah merupakan daripada syaitan. Itu adalah kata-kata, bukan hadis tapi itulah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Allah SWT kata sini, kemudian Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada kamu ni, iaitu perasaan mengantuk semasa peperangan tu, yaghsha ta'ifatan minkum, yang yang diperolehi, turun kepada sebahagian, yang merangkumi, yang meliputi, yang diperoleh oleh sebahagian daripada kamu. Tetapi adakah semua orang dapat benda tu? Tak semua orang dapat. Ada juga orang yang tak dapat benda tu. Iaitu apa? Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Tapi ada setengah daripada orang orang-orang munafik ni, mereka ni munafik. Iaitu apa? Mereka ini tidak memperolehi benda ni. Tak dapat tidur ni, tak dapat rasa tenang ni. Kenapa? Kerana mereka mempunyai satu benda dalam hati mereka, iaitu zon. Zon ialah sangkaan. Sangkaan apa? Sangkaan yang ghairal, yazunnuna billahi ghairal haqqi, Allah Ta'ala kata, iaitu mereka menyangka terhadap Allah, membuat sangkaan terhadap Allah, satu sangkaan yang mana sangkaan itu adalah ghairal haqqi, satu sangkaan yang tidak betul terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Jadi Allah Ta'ala sifatkan lagi, satunya tak betul, yang keduanya ialah zon, ialah zon berkenaan zon jahiliah. Kalau kita kata dalam Quran yang ada 4 tempat disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang jahiliah, perkataan jahiliah, ada zon jahiliah, ada hamiyah jahiliah, ada hukum jahiliah, ada tabarruj al jahiliah. Jadi di antara yang sebutkan tentang jahiliah di sini, iaitu zon jahiliah, sangkaan yang merupakan sangkaan yang tak betul terhadap Allah, maka itu adalah jahiliah. Satu benda yang bercanggah dengan Islam, maka itu adalah jahiliah, yang biasanya diwarisi datang daripada dulu sebelum daripada kita Islam kan. Jadi Allah SWT sebut sini zonnal jahil. Apa dia zon jahiliah di sini? Iaitu mereka merasai bahawa Islam tak akan ditolong. Dah tak adalah, hari ni habis Islam, hari ni Muhammad matilah, hari ni habis dah. Jadi perasaan itu masih ada sampai sekarang. Kadang-kadang tu ada di kalangan setengah-setengah orang. Setengah-setengah kita, kalau orang kafir tu kita tolak ke tepi lah kan. Tapi maknanya kita ceritakan tentang orang Islam, ada setengah orang Islam ni rasa macam Islam tidak ditolong, Islam ni Allah Ta'ala tak tolong dah, Islam ni nak mati dah, tak. Mereka itu adalah sangkaan-sangkaan bahawa Allah Ta'ala tak tolong dah Islam gayanya ni. Itu adalah sangkaan jahiliah. Jaga-jaga Itu pernah berlaku di zaman Nabi dulu semasa peperangan Uhud ni kan. Apabila keadaan dah dahsyat, kita bayangkan keadaan dahsyat ni banyak berlaku kan, sampai sekarang pun banyak berlaku kan, dahsyat kepada Islam, dahsyat. Jadi seolah ada perasaan orang macam tu. Jadi perasaan inilah perasaan jahiliah. Jadi jaga-jaga, insya-Allah moga-moga wal-iyazbillah kita tak terjebak dalam keadaan perasaan macam ni. Apa yang sepatutnya, yang al-haq tu apa? Zannal haq tu ialah kita mesti yakin Allah Ta'ala mesti akan tolong Islam. Kalau Islam ni betul, kalau Islam ni kan, kalau Islam maknanya melaksanakan Islam dengan betul, mesti Allah Ta'ala akan tolong. Tak mungkin Allah Ta'ala tak tolong. Jadi perasaan itu dianggap sebagai zon haq. Jadi ada zon tak betul kan, zon apa? Zon jahiliyah. Ada satu lagi zon haq. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Apa kata mereka? Mereka berkata hal lana. Hal di sini tafsir Jalalain kata ma artinya, iaitu ma, maknanya tidak,
tidak lana minal amri min syai', tidak ada bagi kami ni sesuatu pun. Apa maksud sesuatu ni? Apa maksud sesuatu? Sesuatu di sini adalah ada dua pendapat ulama. Yang pertama sekali, sesuatu inilah maksudnya ialah iaitu al-nasru, iaitu kemenangan. Maknanya tak adalah kemenangan, tak adalah, kita tak menang dah hari ni. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi yang mengatakan bahawa al-amru di situ artinya adalah yang keputusan dulu. Kalau kita tahu cerita kan, kita ingat balik cerita kan, bahawa Nabi SAW semasa dah tahu bahawa tentera kafir ni akan datang daripada Mekah ke Madinah, jadi Nabi SAW panggil sahabat-sahabatnya untuk bersyura. Jadi bila bersyura ni, ada pendapat mengatakan bahawa kita tinggal di Madinah saja, jangan keluar lah. Ada yang kata tak, kita keluar daripada Madinah. Ramai di kalangan sahabat nak keluar daripada Madinah, nak pergi berperang, nak menghadapi peperangan betul-betul. Bukannya hanya baling-baling batu, berada dalam Madinah saja. Majoriti orang munafik nak duduk di Madinah, nak duduk dalam Madinah tu. Jadi tiba-tiba Nabi SAW ikut pendapat ramai ni, iaitu Nabi ikut, kita akan keluar. Okey, kita akan keluar. Jadi orang-orang munafik ni tak puas hati. Kenapa Nabi ikut pendapat mereka? Jadi sebab itulah mereka kata ni. Jadi satu pendapat kata halana minal amri min syai' ma lana, maksudnya iaitu tak ada, dia tak ikut cakap kita pun. Jadi ini kita keluar daripada ni Madinah ni dipaksa ni kan, kita bukan nak pun. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata lagi, kemenangan ni tak kemenangan. Jadi dua, al-amru tadi, perkataan al-amru tu dia ada dua penafsiran. Yang pertama an-nasru, yang kedua ialah al-asyura tadi, keputusan, ar-ra'yu. Kemudian kul innal amra, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi, beritahu kepada mereka bahawa sesungguhnya semua benda ni adalah terpulang kepada Allah, serah kepada Allah. Maknanya menang tak menang ke Allah Taala tentukan. Kalau Allah Taala beri kemenangan, itu adalah baik, ada kebaikannya. Kalau Allah Taala berikan kekalahan, ada sebabnya, Jadi kenapa kita disibuk susah-susah kan, nak fikir pula kan, menang kalah dia kata. Jadi soalannya milik kita benda tu. Tak, penentuannya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul innal amra kullahu lillah. Tu konsep kul innal amra kullahu lillah. Semua benda kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka ni berkata apa kan? Mereka katakan yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka dalam hati mereka tu ada banyak benda sebenarnya kan. Benda mereka tak puas hati lah, mereka zon terhadap Nabi lah, mereka macam-macam. Jadi Allah Ta'ala sebut kan, sebenarnya dalam hati mereka tu sebenarnya banyak benda lagi tu. Itu Allah Ta'ala kata tu kan, yukhfuna fi anfusihim, mereka sembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, ma la yubduna, benda-benda perkara-perkara yang mereka tak serlah kan. Yang dah serlah tu ada dah, nampak dah kan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala ceritakan bahawa dalam hati mereka tu busuk, dan mereka tu ada macam-macam benda yang buruk terhadap kamu. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma kutilna halhulan. Ni perkataan yang ada dalam diri mereka ni, perasaan yang ada dalam diri mereka ni, keyakinan mereka ni, apa dia mereka yakini, ataupun mereka sama-sama mereka akan bercakap lah di depan Nabi, mereka tak cakap, iaitu mereka kata law kana lana minal amri syai', kalaulah ikut pendapat kita. Itu satu pendapat kan, al-amru tadi, ini balik pada al-amru. Ataupun ada kata pendapat itu an-nasru, kalaulah dia kata law kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna, kalau kita menang kita tak akan tulis sini. Ataupun kalau ikut pendapat kita, pendapat kami lah, orang munafik kata, kalau ikut pendapat kami, kita tak akan mati di sini. Mati di mana? Itu kan ramai mati di Uhud, sahabat-sahabat yang mati di Uhud kan. Jadi mereka pun kata macam tu, mereka ungkit lah, kita katakan ungkit lagi, dah syura dah ungkit lagi. Sekarang ni Allah Ta'ala cela mereka, kul, katakan. Mereka kata apa tadi? Mereka kata kalau ikut pendapat kami, kita tak akan mati di sini. Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, kata macam ni, katakan wahai Muhammad, dia kata lau kuntum fi buyutikum, kalau kamu berada di rumah kamu pun, maknanya kamu tak keluar di Uhud ke mana ke, kalau kamu berada di dalam rumah kamu pun, la barazal lazina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, nescaya baraza tu maknanya keluar, nescaya orang-orang yang nak bunuh kamu tu kan, orang-orang yang akan orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia tu akan mati, dia akan mati di situ kan. Tak ada benda yang boleh mengelakkan daripada dia. La barazal lazina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'. Nescaya orang yang Allah Ta'ala takdirkan akan bunuh dia tu akan datang juga ke tempat dia tu. Madaji' tu maknanya ialah tempat pembaringan, tempat rehat kan, tempat bertelikkan. Itu makna madaji'. Maknanya sini Allah Ta'ala sebut sini kan, dalam tafsir dia katakan, sehingga dia kata kalau kamu nak bangun pun tak sempat dah. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan kamu mati dalam keadaan macam tu, kamu akan mati dalam keadaan macam tu, kamu tak sempat nak bangun dah.
Nak tunjukkan bahawa kuasa Allah SWT. Jadi apakah sangat yang kamu ingat bahawa kalau keluar ni mati, keluar berperang ni mati? Tak, berperang tidak memendekkan umur. Tidak berperang, tinggal di rumah tu tidak memanjangkan umur. Jadi ingat konsep bagi kita ialah apa kan? Peperangan ke tak peperangan, yang penting kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat. Bukan kita ni memfikir bahawa kalau buat macam ni kita tak mati, kalau buat macam ni tak akan mati. Tak kan. Kita of course lah kan, kita dilarang daripada buat perkara-perkara yang membahayakan kita dan sebagainya kalau tidak diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah Taala dah minta kita buat, kalau minta peperangan, Allah Taala suruh kita berperang, pergi berperang. Kenapa kita ungkit-ungkit macam ni kan? Kenapa ada perasaan? Jadi inilah merupakan perasaan-perasaan jahiliah yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Jadi Allah Ta'ala kata lagi, tengok tu tak habis lagi ayat ni, panjang ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? وَلِيَبْتَلِيَاللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan semua ni, peristiwa peperangan Uhud dan sebagainya, adalah untuk menguji, ibtila'. Liyabtaliya, untuk menguji. Allah Ta'ala nak menguji ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kamu. Sama ada kamu ni betul-betul ikhlas ke ataupun kamu ni munafik. Jadi makna terbagi pada dua di situ kan. Ada orang munafik, ada orang yang ikhlas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tonjolkan, nak ibtila'kan kamu, nak uji kamu. Kemudian waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan kemudian tu Allah Ta'ala nak yumahhisa. Tamhis ni tamyiz ni, iaitu membezakan. Jadi apa beza sekarang ni di antara al-ibtila' dan juga at-tamhis? Ada dua kan perkataan kita tengok ada. Yang pertama liyabtaliya, kemudian yang kedua tu waliyumahhisa. Apa dia? Beza je. Ibtila' ni macam doktor kan. Kalau doktor tu mula-mula sekali dia cek orang tu, kalau orang tu sakit kan, dia cek sakit apa ni kan. Akhirnya dia jumpa sakit tu, malu dia pun usahakan untuk keluarkan penyakit daripada tempat tu. Kalau dia cek rupanya dia sakit paru-paru, jadi dia cek paru-paru, lepas tu dia ubat paru-paru tu. Jadi cek mula-mula tu dia panggil ibtila'. Kemudian yang kedua tu tamhis tu ialah dia berobat benda tu. Jadi Allah SWT nak uji kamu tu, nak tengok, kemudian Allah Ta'ala nak bersihkan kamu. Apa yang ada dalam diri kamu tu, Allah tak nak tengok siapakah yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi at-tamhis. Jadi kita ada al-ibtila' dan juga kita ada at-tamhis. Wallahu alimun bizatis sudur. Tapi Allah Taala peringatkan juga kan, jangan anggap bahawa Allah Taala tak tahu apa yang ada dalam hati kamu. Allah Taala tahu kan, kita yang tak tahu. Allah Taala buat macam ni apa? Itu dipanggil ilmun zahir, yang dipanggil ilmu zuhur. Ilmu zuhur ni ialah artinya itu Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita semua, kepada orang lain kan. Supaya kita nampak bahawa Allah Ta'ala kenakan apa-apa tindakan kepada mereka, ataupun kamu ni kena tindakan, ialah berdasarkan kepada apa yang kerana yang kita nampak pada dia. Jadi Allah Ta'ala dah tahu. Allah Ta'ala tak buat macam ni pun Allah tahu kan, siapa ikhlas siapa tak ikhlas. Jadi yang penting adalah untuk nak menunjukkan kepada kita supaya zahir benda tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata wallahu alimun, Allah Ta'ala sangat tahu bizatis sudur, apa yang ada di dalam hati. Innal ladzina tawallaw. Seterusnya ialah kita masuk sekarang ayat yang ke-155. Baru masuk 155 Tadi tu baru habis satu ayat saja, dah separuh muka surat Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lepas tu innal ladzina tawallaw. Tawallaw tu maknanya berpaling. Orang-orang yang berpaling. Berpaling tu maknanya berpaling, lari harap. Orang yang lari daripada minkum, daripada kalangan kamu, yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua jam'an. Jam'an itu perkumpulan dua perkumpulan orang muslim dan perkumpulan orang kafir. Jadi kita ada dua perkumpulan sekarang kan, orang muslim satu, orang mukmin satunya, orang-orang musyrik. Jadi di hari itu dipanggil yaumul taqal jam'an, hari bertemunya dua perkumpulan. Pada hari itu Allah SWT nak ceritakan ada orang-orang yang lari, iaitu siapa? Majoriti daripada sahabat lari kan, kecuali diriwayatkan yang bersama-sama dengan Nabi pada hari itu hanyalah ni permulaan kisah, maknanya permulaan lari kan. Dia mula-mula menang. Lepas daripada menang tu, maka mereka pun berebut. Lepas tu tiba-tiba mereka kena serang daripada belakang oleh Khalid bin Al-Walid, dan dahsyatnya maka ramai di kalangan mereka lari pada masa tu. Jadi lari sehingga Nabi tu yang kita baca dalam ayat sebelum daripada ni kan, iaitu dalam muka surat yang ke-69 Allah SWT ceritakan wala yalwuna, tak berpaling dah, dipanggil Nabi panggil pun mereka tak hirau dah, lari semua kan. Itu pada peringkat permulaan lari. Yang tinggal bersama Nabi berapa orang pada masa tu? Hanya dikatakan 12 orang, dan setengah riwayat mengatakan 9 orang saja bersama dengan Nabi. Nabi panggilkan ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Nabi panggilkan, mereka lari juga kan. Ini bukan orang kafir, ini bukan orang musyrik, bukan orang munafik ni. Yang lari ni orang Islam ni, sahabat-sahabat ni kan. Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya orang-orang yang tawallau minkum, orang-orang yang lari daripada kamu ni, yaumal taqal jama'an, ketika hari pertempuran tu, maka Allah Taala kata innamashtazallahumush syaitan. Sebenarnya mereka lari itu kenapa? Kerana mereka telah digelincirkan oleh syaitan dengan waswas dia. Apa waswas syaitan ni? Waswas syaitan ni lemah sebenarnya. Dia hanya mampu untuk waswas, iaitu waswas ni maknanya dia timbul-timbulkan dalam hati kan, perasaan-perasaan itu saja yang dia mampu. Dia tak boleh paksa kita. Dia tak macam manusia ni kalau dia jahat dia boleh paksa orang-orang tu kan supaya jadi kufur ke. Abu Jahal kan boleh paksa orang, dia nak paksa orang kan. Jadi manusia sebenarnya ialah lebih dahsyat lagi daripada syaitan. Syaitan ni boleh was-was saja, dia tak boleh paksa kita. Kalau kita tak nak buat, kita boleh kan, kita boleh lawan dia, lawan syaitan kan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitan. Jadi boleh lawan syaitan tu kan. Tapi manusia dahsyat lagi, dia boleh paksa kita, dia boleh paksa fizikal kita. Syaitan tak boleh buat fizikal kita kan, dia tak boleh ganggu fizikal kita, dia hanya boleh was-was dalam hati saja. Tapi dahsyat jugalah, dahsyat lah kan, taklah. Tapi manusia pun dahsyat lagi kan. Sebab tu minal jinnati wan nas, kita kata disebut dalam surah An-Nas kan. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata sini ialah istazal, syaitan telah menggelincirkan dia. Istazalla tu maknanya gelincirkan syaitan, menjadikan syaitan menjadikan mereka ni jatuh ke dalam kemaksiatan bi ba'di ma kasabu, kerana apa? Kerana kesalahan yang kamu telah lakukan sebelum daripada ni. Jadi ulama katakan apabila kita melakukan kesalahan, Allah Ta'ala akan timpakan kita dengan kesalahan lagi kan, supaya kita nak sedar, kita bertaubat kan. Kalau kita buat baik, Allah Ta'ala mudahkan untuk kita buat baik. Kita buat baik, boleh buat baik. Tapi kalau kita buat salah, Allah Ta'ala timpakan dengan banyak lagi kesalahan-kesalahan. Jadi oleh kerana orang-orang Islam ni sebelum daripada mereka ni turun daripada bukit lah, mereka tak engkar cakap Nabi lah dan sebagainya, menyebabkan mereka itu ditimpakan dengan perkara-perkara macam ni lah kan. Jadi makna kesalahan barulah mereka bila masa banyak salah, banyaknya aku buat salah, banyak aku ni buat salah, supaya mereka ni terasa sikit kan. Jadi istazallahu musyaitan bima'di ma kasabu, kerana setengah-setengah daripada benda yang mereka buat, antaranya ialah kerana tak dengar cakap Nabi yang kita sebutkan itu walaqad afallahu anhum. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala telah afa, Allah Ta'ala telah hapuskan dosa mereka, maafkan mereka. Tak apalah kamu salah kan, pelajaran untuk mereka kan. Jadi kita tak berlaku berperangan Badar, Uhud kita ni kan, tapi kita baca ayat Quran ni. Jadi bila kita baca ayat Quran ni, kita moga-moga kita ni sedar kan, kita tak akan buat lagi apa yang telah Allah Ta'ala marah kepada orang-orang yang beriman, yang mereka ni menjadi contoh kepada kita kan. Kalau mereka dimarah buat macam tu, kenapa kita nak buat juga perkara tu? Kalau Allah Ta'ala murkai orang yang buat macam tu, sahabat yang buat macam tu, kenapa kita nak buat juga perkara macam tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah ni supaya kita ambil pengajaran ni. Walaqad afallahu anhum, Allah Ta'ala ampunkan mereka. Innallaha ghafurun halim, Allah Ta'ala tu sangat ghafur dan juga sangat halim. Seterusnya Allah Ta'ala kata ialah selepas daripada itu ialah larangan Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman ni daripada tashabbuh. Tashabbuh ni menyerupai, maksudnya menyerupai dengan orang-orang satu golongan daripada orang-orang yang tak betul. Jangan kamu jadi macam ni jangan kamu jadi macam ni apa dia, siapakah dia? Jadi Allah SWT sebut sini ialah wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la takunu, jangan kamu jadi seperti apa? Kallazina kafaru, seperti orang-orang yang kafir. Orang kafir sini sebenarnya adalah orang munafik. Orang munafik ni kira kafir kan. Jadi Allah SWT kata sini ialah jangan kamu jadi seperti sebahagian daripada orang-orang munafik. Ada di kalangan orang munafik ni yang berkata apa? Waqalu li ikhwanihim, yang mana mereka ni berkata kepada saudara-saudara mereka, bukan berkata kepada saudara mereka yang dalam jalan lain disebut, tafsir jalan lain dia kata ialah jangan kamu mereka ni orang-orang kafir ni setengah bercerita tentang apa yang telah berlaku kepada sebahagian daripada saudara-saudara mereka. Sebab mereka bukan berkata kepada saudara mereka yang dah mati tu. Sebab sebahagian daripada saudara mereka adalah kawan-kawan mereka kan, kawan satu geng dia kan, satu munafik mereka ni kan, telah berjalan, telah pergi keluar, telah pergi berperang, tiba-tiba mati. Jadi mereka pun berkata, bukan berkata kepada yang mati itu, tapi berkata tentang orang-orang yang mati itu, tentang sahabat-sahabat mereka lah konon-kononnya kan, yang telah mati itu. Li ikhwanihim, dipanggil, Allah Ta'ala panggil ikhwanihim. Ikhwan tu mana? Ikhwanul lazina kafaru lah. Ikhwan kepada orang kafir tadi tu, bukan ikhwan al-muslimin, bukan ikhwan saudara orang muslim, bukan. Kemudian apa dia kata? Iza darabu fil ardi aw kanu ghuzza, sama ada kawan-kawan mereka tu yang munafik tu pergi
keluar, bermusafir kerana berniaga dan sebagainya lah, keluar daripada Madinah semua kan, ataupun au kanu ghuzzan, ataupun keluar pergi berperang di apa ni, dalam mana-mana peperangan. Mereka kata apa kata-kata mereka? Jadi kata-kata sini Allah Ta'ala sebut sini, lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Kalaulah mereka duduk di sini je, tinggal di sini saja, tak bergerak, tak keluar daripada kampung kita ni, tak keluar pergi mengembara, tak keluar, mereka nescaya tak mati, nescaya mereka akan mati di sini saja. Ma matu wa ma kutilu, dan nescaya mereka tak akan mati dibunuh. Kan kalau pergi peperangan mati dibunuh, jadi mereka berkata kan, tengoklah kan, kalau tak pergi ke Uhud pun tak akan mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala marah lagi kan. Ini kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Ini cara fikir orang kafir. Ini cara fikir orang munafik. Jadi Allah Ta'ala tegur orang beriman ni kan, hai orang beriman semua, jangan jadi macam ni tahu, jangan jadi macam ni. Mereka ni berkata macam ni kan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan benda tu semua mati, semua perkara peristiwa-peristiwa ni kan, nak jadikan supaya mereka ni hasrah lagi. Hasrah tu maknanya kecewa habis-habisan. Bagi orang yang beriman, artinya apa? Mereka ni tak kecewa, mereka ni tak sedih kan. Sedih biasa sikit-sikit okey lah kan, tapi maknanya sedih, kecewa, kenapalah aku ni kan. Maknanya kalau kita keluar musafir di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira lah kerana berniaga ataupun kerana berperang dan sebagainya, tiba-tiba mati, tak apa. Bagi orang beriman tak ada apa, memang Allah Ta'ala tetapkan mati di situ, siapa nak kata lagi kan. Jadi inilah keyakinan orang beriman kan. Orang beriman ni lain daripada orang munafik. Orang munafik ni cara fikir mereka lain kan. Kalau tak keluar tak mati. Kalau tak keluar, Allah Ta'ala dah kata kan, kalau kamu duduk dalam rumah pun kalau nak mati akan mati juga kan. Jadi itu keyakinan kita. Jadi perkara ni bukannya makna perkara yang simple, perkara kecil kan, tapi perkara ni macam serius kan. Maknanya kan, sebab apa? Anggapan tu adalah anggapan jahiliah tu, jaga sikit kan. Jadi Allah SWT kata sini liyaj'alallah, tu semua adalah untuk mengecewakan mereka. Perkara tu kan. Jadi Allah, insya-Allah orang-orang beriman tak akan kecewa kan. Wallahu yuhyi wa yumit, tu Allah Ta'ala sebutkan tu. Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Allah yang menghidup dan mematikan. Bukannya perjalanan tu, bukannya peperangan tu yang akan mematikan kita, tak. Jadi peperangan Allah Ta'ala suruh pergi berperang, apa masalahnya kan? Kalau mati, apa masalahnya? Mati. Jadi Allah Ta'ala sebut selepas betul lagi. Tengok tuan, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu, Allah Ta'ala tengok apa yang kamu buat. Kemudian last ayat sekali kan, wala in kutiltum. Tak habis lagi cerita pasal mati-mati ni kan. Allah Ta'ala nak sebut sini kan, mati tu apa sebenarnya, apa takut sangat mati tu kan. Allah Ta'ala sebut sini kan, wala in kutiltum fi sabilillah. Kalau kamu ni dibunuh di jalan Allah, maknanya mati syahid lah kan, mati dalam peperangan. Au muttum, ataupun kamu mati dalam perjalanan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kamu berjalan kerana Allah, kamu nak pergi belajar ilmu ke, kamu nak pergi apa-apa yang buat kerana Allah kan. Kalau nak berniaga pun berniaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak cari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah. Semua tu kalau buat kerana Allah, mati dalam peperangan ke, atau dibunuh dalam peperangan ke, ataupun mati dalam perjalanan dia, kalau kamu benar, Allah Ta'ala kata la maghfiratum minallahi wa rahmah, nescaya maghfirah, keampunan, dan juga rahmah. Ulama sebut sini ialah apa? Kedua-dua ni, iaitu apa ni? Kedua perkara ni, iaitu apa kan? Maghfirah dan juga rahmah. Maghfirah dan juga rahmah adalah boleh juga dicapai dengan mati, iaitu dengan mati di jalan Allah ataupun mati kerana perjalanan tu. Maknanya tak semesti hidup ni dapat maghfirah, dapat rahmah kan, tapi kalau mati tu pun salah satu dari bercara kan. Hanyalah kita ni beralih pergi ke satu tempat yang lain, iaitu pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata khairum mimma yajma'un. Khairum mimma yajma'un, iaitu apa? Lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Iaitu kita kalau tak mati kita boleh himpun kan. Kalau bisnes, kalau kita tak mati, kita boleh bisnes lagi, kita boleh himpun harta lagi kan. Kalau kita tak pergi berperang, kita boleh duduk di rumah kan, kita boleh buat kerja, himpun harta lagi kan. Jadi Allah Ta'ala kata himpun harta tu, tak salah himpun harta tu kan, tapi jangan rasa bahawa himpun harta itu is the best kan. Tapi mati di jalan Allah tu adalah lebih baik, Allah Ta'ala kata, jika sekiranya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukuplah insyaAllah setakat tu hari ini ayat 100, kita berhenti ayat 157. Muka-muka banyak cerita pasal mati kan dalam muka surat ni kan. Anggapan orang musyrik, anggapan orang munafik, tapi banyaknya orang munafik di sini kan, iaitu anggapan orang munafik adalah anggapan yang salah terhadap kematian, terhadap kuasa Allah, terhadap penetapan Allah, terhadap apa-apa, dan semua tu ada hikmahnya. Allah SWT yang Maha tahu. Wallahu a'lam bissawab.
Moga-moga Allah SWT akan beri keberkatan dalam hidup kita insya-Allah hari ini, dan esok insya-Allah kita akan jumpa di pukul 6 pagi insya-Allah. Pukul wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.